Maka apa jadi? Nabi kita berkata dalam hadis Ibnu Abbas kata fasamuhu Rasulullah wa amara saumuhu. Nabi pun berpuasa dan mengarahkan para sahabat berpuasa pada hari ini. Cuma Nabi kata kalau tahun depan aku dan hidup aku nak puasa Tasu'a 9. Pasal Yahudi puasa 10. Kita puasa 9 dengan 10. Oh best. Subhanallah. Subhanallah. Kerana itu ikhwatul iman, apa yang Allah cerita kepada kita tentang nikmat Allah kepada Bani Israel, juga seperti kata pengarang kitab kita tadi, nikmat Allah kepada kita. Nikmat Allah kepada kita. Kita datang 9 dan 10 Muharram kita puasa, nak buat bubong sora buat apa? Nak buat bubong sora buat apa? Nabi puasa. Pelik. Yahudi, ladla dia panggil Yahudi apa? Ortodok. Pasal dia lawan dengan Zionis kan. Ortodok. Yahudi ortodok yang janggut panjang, yang topi macam kapal piring tu, dia pun puasa. Orang Malaysia buat ubang suara. Kok mana dia main? Tak apalah. Nabi puasa Ashura, kaitan Ashura tu dengan Nabi Musa. Kita punya kaitan dengan Nabi Nuh pula. Tengok punya otak panjang. Nabi puasa Ashura, Nabi bagi tahu hari tu, ni kita duk baca ayat ni, laut sebelah ni, Allah selamat. Di sisi orang Yahudi itu hari Ashura, hari besar, hari ke-10. 10 hari itu, lepas itu dia panggil apa? Apa yang nama filem tu? Apa? Ten Commandment. 3 jam filem tu. Kat Allah Hindustan. Tapi tengok wayang lah tobat dah. Masa hari tu lah Ten Commandment. Kita kuda dia pusing ngas. Oh jangan cakap sambil dengar gambar tu balik ganja pula. Oh sedap. Tengok. Oh subhanallah. 10 perintah hanya Allah Ta'ala turunkan dalam masa 10 hari itu. Maka pada mereka itu ada kaitan dengan Ashura. Tapi yang kita duk pergi percaya ni 10 Ashura, bahtera Nabi Nuh landing, lepas tu banjir teruk, Nabi Nuh kutik-kutik kacang, ambil periuk 5 gantang, cucu api bakar, perah santan, kaca bawang sorang, kita kedah ramai-ramai. Apa kena mengena tu? Ini orang putih kata nonsense. Asatirul awwalin. Cerita tak betul. Hadis Bukhari, hadis Ahmad, hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Abdullah bin Abbas. Kaitan Muharram dengan Musa, bukan dengan Nuh. Dan kaitan dia puasa, bukan bubuk surah. Kaitan dia puasa. Orang putih panggil apa puasa? Tadi duk sembang orang putih tu. Faster. Oh, faster bukan cepat kan? Macam apalah dia panggil apa? Dia panggil begitu. Kaitan dia puasa. Telefon pun bunyi macam gambar orang putih lama-lama tu tak? Gambar orang putih lama-lama telefon bunyi macam ni ya. For Charlie Angels. Charlie Angels. Hak 3 siasat tu kan. Lagu ni ya. Baik ikhwatul iman. Jadi kerana itu tak payahlah kita buat bubuk suara, kita tak payah buat apa, kita hanya puasa. Puasa sudah cukup di sisi Allah. Sebab hari itu kita beribadah kepada Allah. Beribadah, dan ibadah tidak ada jalan melainkan cara Rasulullah. Saya ulang lagi sekali. Ibadah kepada Allah tidak ada jalan melainkan cara Rasulullah. Kalau Nabi beribadah dengan hari Ashura, Nabi berpuasa 9 dan 10. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Nanti orang tanya, Ustaz, ada sahabat cerita dengan saya, orang kata, awak dalam bubuk suara tu ada daging babi ke tak boleh makan? Telinga babi ke tak boleh makan? Tak. Bukan soal tu. Soalnya Nabi kata puasa. Dan Nabi ajak buka puasa dengan apa? Ayak dan kurma. So apa masalah dia? Terus saya kata telinga siapa, telinga bewak ke, telinga siapa, tu saya ceritalah. Yang Nabi cerita macam mana? Nabi ajak puasa. Nabi ajak puasa, dan Nabi ajak buka puasa dengan apa? Dengan ayak dan kurma. Cukup.
Masak macam biasa habis. Bila nak buat berbuang suara, tak usahlah buat sarawak pisang. Buat sarawak pisang. Pasal apa nak berbuang suara? Takkan berbuang suara tak boleh makan langsung. Berbuang suara benda halal boleh makan, tapi jangan makan bulan Muharram. Kalau selagi berbuang suara dikaitkan dengan bulan Muharram, kita masih ada akidah dengan akidah hadis-hadis yang palsu. Kita masih terlibat dengan akidah yang batilah. Kaitan dengan Nabi Nuh, ini semua kepalsuan. Nuh, lebih-lebih kita duk kacau berbuang suara di sini, Nuh di Karbala pun duk kacau berbuang suara juga. Orang Syiah Nuh, semalam kita baca hadis, semalam baca berkenaan dengan sifat malaikat. Dalam hadis Muslim, Nabi cerita hari apa dibuat malaikat, hari apa dibuat bumi, hari apa dibuat langit, hari apa dibuat gunung ganang. Dicerita. Maka disebut hari Rabu Allah Ta'ala buat malaikat. Hari Rabu Allah Ta'ala buat malaikat. Kemudian kita jumpa semalam hadis Bukhari, Nabi duduk dengan Jibril. Tiba-tiba Aisyah mai. Tiba-tiba Nabi kata apa pada Aisyah? Nabi kata, hadha Jibril yuqra'u alaiki salam. Ini Jibril, dia kirim salam ke hang. Aisyah dengar, Aisyah kata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisyah jawab, Aisyah kata, ara ma la tara. Kau nampak apa yang aku tak nampak. Hadis itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari cerita Jibril kirim salam pada Aisyah. Hadis Bukhari kata Jibril kirim salam pada Aisyah. Agak-agaklah Aisyah ni perempuan macam mana Jibril nak bagi salam? Agak-agak kita. Aisyah ni perempuan macam mana? Perempuan yang terhege-hege, tergedi-gedi. Tak, Aisyah ini ummahatul mukminin. Kan masa Nabi nak kahwin dengan Aisyah dalam hadis Bukhari, malaikat bawa satu mangkuk penuh dengan sutra daripada syurga. Dalam tu ada foto Aisyah. Nabi buka-buka, Nabi kata, malaikat kata, inilah bakal isteri kau. Malaikat bawa gambar Aisyah bagi kat Nabi. Agak-agak Aisyah ni perempuan macam mana? Tak boleh cakap cik. Hebat. Tiba-tiba pada 9 Muharram di Karbala mereka merayakan dua benda. Apa dia? Mereka merayakan kematian Umar Al-Khattab oleh Abu Lu'lu'ah dan kematian Aisyah. 9 Muharram, hari Tasu'a di Karbala. Hari ini kita dah berapa Muharram? Satu Muharram. Masjid Karbala tu, masjid tu dia biasa hari lain dia sunyi. Pasal dia bukan satu penempatan, dia heritage. Kita boleh masuk keluar. Bila satu Muharram ni orang masuk basuh masjid lah, apalah, cantik-cantik, pasang lampu malap. Kira ini semua hari-hari yang hebat. Maka mereka menari macam tabiat orang Arab jahiliah, kesyukuran kerana matinya Umar Al-Khattab, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dan kubur pembunuh Umar Al-Khattab dibuat daripada kubah emas oleh orang Iran, kerana bersyukur pada Allah. Dan masuk 10 Muharram mereka akan lepas naqah, satu anak unta, kadang-kadang macam-macam warna lah, putih ke apa, mereka akan panah, mereka akan pukul balin, tikam dengan pisau sampai mati, ambil darah, pukul badan, lambung ke atas, buat bunyi macam orang Indian tu, buang baju-baju, ambil pisau pukul, dan mereka akan isytihar, kalaulah Aisyah hidup, Umar hidup, Abu Bakar hidup, kami akan buat seperti mana naqah ini, unta ini. Mereka buat di mana? Mereka buat di Karbala. Yang di Pakistan buat di Pakistan, yang di Bahrain buat di Bahrain, yang Yaman buat di sorok-sorok tempat. Malaysia pun buat juga, sikit di Gombak. Buat sikit, tapi taklah sampai peringkat bunuh unta, pukul dada. Subhanallah. Nabi suruh puasa, kita buang suara. Mereka buat kenuri kenara pasal Aisyah mati. Perlukah kita ikut ni semua? Tak ada. Tak perlu. Hari itu 9-10 tak ada apa.
Kecuali kita buat kenduri pasal apa? Anak kita beranak hari tu jatuh 7 hari. Buatlah kekah kita. Kekah bukan berbuang suara, kekah. Kekah lain. Itu lain bab. Itu lain bab. Tak ada kena mengena dengan kita. Cara mereka, mereka jijik dengan kita. Jijik. Mereka anggap kita najis. Kita ini apa nama, orang-orang yang najis. Kita ini najis. Kita ini orang-orang yang kotor. Tiba-tiba kita tahu 1 Muharram mereka membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Kita pun 1 Muharram baca doa awal tahun dan akhir tahun. Subhanallah. Kita ikut sunnah orang yang memandang rendah kepada isteri Rasulullah. Tapi jangan tidak tahu yang buat ini semua bukan kecil punya anak. Yang buat ni semua kira al-fadilatu sama hati syekhuna. Bosong-bosong, nala karpan. Yang buat ni semua orang top 10 dalam agama, figure mereka ini. Mereka ni buat upacara dan mereka meyakini itu ibadah.